Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 28 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, gara-gara terpedaya dengan ayat manis lelaki Nigeria di laman Instagram, seorang suri rumah sanggup menyerahkan wang ais sinar miliknya kepada suspek. Perbuatan wanita berusia 44 tahun itu terbongkar selepas rancangannya mahu melarikan diri dengan lelaki berkenaan disedari ibu mertua serta suaminya. Sumber Malaysia Gazette memberitahu wanita berkenaan berkenalan dengan suspek pada awal Februari lalu menerusi Instagram selepas sebulan menjalinkan cinta dengan lelaki yang mendakwa dari negara Brunei itu mangsa menyerahkan wang secara berperingkat berjumlah hampir RM10,000. Wanita itu tidak tahu dia menjadi mangsa love scam sehingga rancangannya mahu melarikan diri diketahui ahli keluarga semalam sebelum tampil membuat laporan polis. Hasil siasatan mendapati mangsa menyerahkan wang ais sinar kepada suspek akibat terpedaya dengan janji manis lelaki berkenaan. Siasatan lanjut juga mendapati mangsa mendakwa hubungannya dengan suami dingin menyebabkan dia menjalinkan percintaan dengan suspek. Menurut suspek itu lagi, pihak polis kini dalam usaha mengesan suspek serta kedai akaun yang digunakan bagi memperdaya mangsa. Semua ahli UMNO yang memegang jawatan menteri, timbalan menteri, pengerusi syarikat milik kerajaan sepatutnya meletak jawatan mereka dengan segera hari ini. Tindakan itu berikutan ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang memutuskan hubungan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali menyifatkan ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai bernas dan tegas. Katanya UMNO tidak berdepan masalah untuk bertanding secara solo dan yakin akan menang dalam pilihan raya. Malah tegas beliau selama ini, parti terbesar orang Melayu itu telah bertanding secara bersendirian. Sementara itu, ditanya mengenai kenyataan Presiden UMNO yang mengecilkan hati PAS, Tengku Razali berkata kini terserah kepada parti itu menentukan hubungan dengan UMNO dalam muafakat nasional. Itu terpulang kepada PAS kerana kita bersikap bersama dengan dia dalam muafakat nasional. Tetapi selepas kita buat keputusan tarik diri daripada Prihatin Nasional, dan menteri-menteri kita akan berhenti daripada menjadi menteri, timbalan menteri, daripada menjadi pengurusi GLC, lantikan kerajaan PN. Kita tidak ada kena-mengena lagi dengan PN. Oleh kerana itu, kita akan lawan PN. Dan kalau PAS masih ada di situ, kita lawanlah dia. Apa nak buat? Tetapi kalau dia bersama dengan kita menerusi muafakat nasional, dia mesti asingkan dia juga daripada Perikatan Nasional kerana kita tidak anggota Perikatan Nasional. Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Dato' Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, beliau akur meletakkan jawatan dalam kabinet jika itu yang diputuskan oleh parti. Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu berkata, sebagai pemimpin tidak boleh ada agenda peribadi, sebaliknya agenda parti mesti menjadi keutamaan. Dr. Samsul Anwar yang ditemui media selepas ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga berkata, tindakan akur kepada keputusan parti juga menjadi signal kepada rakyat bahawa kepentingan parti sentiasa diletakkan di hadapan. Dan patuh atas apa juga keputusan yang parti lakukan. Kerana sebagai pemimpin, kita tidak boleh punya agenda peribadi. Keutamaan adalah agenda parti. Maka, apa juga keputusan yang parti lakukan, itu tetap akan menjadi pendirian saya sebagai pemimpin parti. Itu sudah jelas. Dan ini penting untuk kita bagi signal kepada ahli dan rakyat bahawa UMNO adalah parti yang berprinsip, yang berpegang
kepada keutamaan untuk memastikan setiap agenda dan ideologi parti terus kita pertahankan. Terdahulu, Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah menggesa Menteri Timbalan Menteri meletakkan jawatan sebolehnya hari ini berikutan keputusan UMNO memutamatkan Noktah Kerjasama dengan Bersatu semasa PRU15. Apa akan jadi kepada kesatuan, perpaduan dan kestabilan menjelang pilihan raya sekiranya UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS mahu bertanding di semua kerusi? Persoalan itu dibangkitkan bekas Naib Presiden UMNO, Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein sebaik selesai ucapan dasar Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Dato' Sri Hishamuddin, UMNO tidak boleh menjadi retorik, sebaliknya jika benar parti berpegang kepada kestabilan dan hala tuju, maka masih ada masa untuk memikirkan sama ada mahu bertanding di semua kerusi atau sebaliknya. Terlalu awal, bukan kita menentukan bila pilihan raya. Yang menentukan pilihan raya Perdana Menteri. Dan pendirian kita penting hari ini kerana kalau sekiranya dengar kepada apa yang Perdana Menteri sebut semalam bahawa Bersatu akan bertanding semua kerusi, kalau UMNO bertanding semua kerusi, PAS bertanding semua kerusi, apa akan jadi kepada apa yang saya nyatakan kesatuan, perpaduan, kestabilan menjelang pilihan raya yang akan datang. Yang penting sekarang semua mesti jangan hanya cakap retorik. Kalau betul-betul pegang kepada kestabilan, masa depan, hala tuju, saya rasa ada masa untuk kita duduk memikirkannya. Satu poster diedarkan kepada para perwakilan Perhimpunan Agung UMNO 2020 di PWTC hari ini memaparkan tuduhan terhadap bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Poster tersebut memaparkan gambar Tan Sri Anwar dengan tulisan Anwar Musa rasuah kepada para perwakilan untuk menyokong usul UMNO menjadi kuda PPBM. Ahli Parlimen Keterai itu ketika ditemui media menyifatkan pengedaran poster itu hanya masalah kecil sahaja dan beliau boleh menerimanya dengan sabar. Macam mana dia kasih upload di Facebook tu Tanzi? Apa tu? Poster. Ya, poster tu tak apalah, masalah kecil saja. Orang nak buat cerita tentang saya is okay, I'm okay, no problem. Ya, saya difahamkan begitu, tapi tak mengapa, it's okay. Masalah dalaman apa tu dan buat cerita itu bukan kali lazim lah. Saya tidak mengapa, saya boleh terimanya dengan sabar, tak ada masalah. Sementara itu, dalam hantaran di laman Facebook berhubung perkara itu, Tan Sri Anwar melahirkan rasa terkejut dengan berita pengedaran poster tersebut. Beliau juga hairan siapa yang mereka naratif tersebut. Namun Tan Sri Anwar yakin perbuatan tersebut sesuatu yang diizinkan. Menteri Wilayah Persekutuan itu juga bertanya perwakilan mana yang dimaksudkan oleh penulis poster itu untuk menyokong usul yang tidak diketahui akan dibawa oleh siapa dan di bawah agenda apa. Berita luar negara. Satu letupan berlaku di Gereja Katedral Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia pagi tadi. Menurut Kompas TV, letupan tersebut berlaku sekitar jam 10.28 pagi waktu tempatan. Bom tersebut dipercayai meletup di pintu gerbang gereja ketika penganut Kristian sedang melakukan ibadah. Punca insiden masih belum dikenal pasti. Menurut polis, dipercayai berlaku kecederaan dalam insiden itu malah menemui cebisan daging manusia, namun pihaknya masih menyiasat sama ada milik suspek atau orang awam. Beberapa kecederaan di kawasan berdekatan turut mengalami kerosakan dan pihak polis sudah mengepung kawasan sekitarnya sebagai langkah keselamatan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.